Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Kita sama balik kitab kita ni, kitab Siratul Mustaqim karangan Syekh Nuruddin Jilani, ulama Aceh, mukhtasar pada kitab Sabilul Muhtadin karangan Syekh Muhammad Rashid Al-Banjari. Dari kita bab puasa lagi, dia kita baca dah baru sebenarnya, iaitu masalah berakal lah. Syaratnya kena berakal lah. Tuan baca masalah lah. Masalah seorang murtad kemudian maka gila ia. Murtad atau gila, maka wajib atasnya mengqada puasa pada segala hari gila. Dia kira murtad nah, dia kira hari gila tu. Dia kira kita kena taklif lah berbenda syariat ni. Dan jikalau seorang mabuk kemudian lalu gila pula ia dah, maka wajiblah dia mengqada puasanya pada hari mabuknya jua, tiada pada hari gilanya dah. Nah, jadi kalau orang mabuk, lepas tu pada hari gila je tu, dia dimaafkan lah. Masa gila ni akal tak wajib lah dia puasa dah. Masa dia gila dia tak wajib puasa. Apabila dia mabuk tu dia wajib puasa lah. Jadi dia kena qada hak mabuk dia lah. Dan sunat qada puasa bagi yang gila pada hari sembuh dia dah. Sunat qada puasa bagi yang gila pada hari sembuhnya dah. Hari sembuh tu hari sembuh dah. Dia masa dia sembuh hari tu, dia gila-gila sebab sembuh itu. Jadi dia tak wajib daripada awal, tak wajib dah. Tapi sunat saja kalau nak qada lepas ni, pasal ada hari dia berakal, tapi ada je tak, itu tak wajib lah dah. Tak dosa kalau tak qada pun dah. Dan yang baru masuk Islam pada hari itu juga. Jadi kalau orang bangsa baru masuk Islam, si hari masuk Islam dah, bulan Ramadan dah. Jadi hari tu dia tak wajib puasa pasal dia baru masuk Islam dah. Cumanya dia ni kalau nak puasa sunat yang katanya. Sebermula wajib menyegerakan qada puasa dengan berturut-turut seperti yang tersebut pada yang membuka puasa dengan tiada uzur, supaya lepas ia daripada derhaka. Jadi selesai hak mana dia tinggal dulu, dia kena qada dululah. Molek ni dia telak, dia kena berterusan lah. Ni moleknya berterusan. Tambah hak itu kalau dia tidak puasa tanpa uzur tu, dia kena puasa segera dan juga dia kena berturut-turut lah. Tapi kalau orang yang ada uzur, molek lah, tidak wajib lah. Tadi uzur ni dia wajib segera lah. Contohnya hari kedua boleh puasa tu, kena hari pertama tak boleh puasa dah. Hari kedua boleh raya puasa tu boleh dah puasa dah, puasa lalu dah. Sesegera mungkin, dan dia kena berturut-turut lah 7 hari tinggal dengan tanpa uzur. 7 hari kena qada straight sekaligus lah. Dan demikian lagi wajib menyegerakan qada puasa bagi imsak pada hari syak. Jadi pada hari syak tu segera qada puasa. Hari imsak tu dia tak puasa dia tak. Gini ada, kalau dia tinggal imsak pada hari syak. Hari syak ni 13 Syaban. Gitulah nak. Dah tak jelas maknanya. Pasal pada menyatakan segala sunat yang dikerjakan dalam puasa. Kita nak bincang perkara sunat. Lagi bahasa puasa ya. Bermula sunat menyegerakan berbuka puasa tak kala yakin akan masuk matahari. Kalau kita yakin dah masuk matahari dengan beg atau produk, kita percaya yakin dah, maka kita sunat bersegera dah. Dan didahulukan daripada sembahyang maghrib sekalipun dah. Sembahyang makan dulu sebelum maghrib. Seperti sabda Nabi SAW, la tazalu ummati bi khairin ma ajilal fitra, rawahu Ahmad. Yang ini adalah sentiasa umatku dalam kebajikan selama mana mereka ni bersegera berbuka puasa. Jadi ada kebaikan lah, ada barakat. Dan makruh mentakhirkan berbuka puasa jika disangkanya bahawa yang demikian itu fadilah.
Macam Syiah kata ada kelebihan lah buka puasa lewat. Tapi dia agak gitu, dia kira itulah jadi makruh lah pasal dia ada etikad yang salah. Kalau tak ada makan itu tak apa nak kan. Dia tak berasa lebih buka puasa lewat dah. Kita tak ada makan yang lain dah. Dan jika tiada demikian maka itu tiadalah mengapa mentakhirkan dia. Ya. Nah. Adapun jika tiada yakin ia akan masuk matahari maka tiadalah sunat baginya menyegerakan berbuka puasa. Kalau tak yakin molek masuk maghrib tak bolehlah buka puasa lagi dah. Tetapi haram diikut dekat menyegerakan berbuka puasa yang syak akan masuk matahari seperti yang telah tersebut itu. Tak bolehlah. Tak bolehlah menyegera berbuka puasa kalau dia tak yakin kan ya. Ya syak ke dah. Dan lagi sunat berbuka puasa itu dengan kurma dah, 3 biji. Kurma lah, kurma kata rutok harus kata malik kurma basah ataupun tamar kering masuk malik dah. Tak apa berlaku lah dah kurma dah. Yang mengkal jika ada ia dalam negeri Mekah. Kalau Mekah tu ada hak rutok ke hak basah lagi tak masuk malik kuat lagi pun tak apalah, tempat lain kira ikutlah taman mana dah. Jika tiada diperolehnya 3 biji yang mengkal, masuknya hak masuk. Jadi kata sebelum masuk kuat tu masa kering macam tarma tu, maka 3 biji kurma yang kering lah. Kurma kering tu kurma biasa dah. Kita makan semua lah. Jika tiada diperolehnya 3 biji, maka sebiji pun tak apa dah. Kalau tak boleh 3 biji makan kurma, maka sebiji pun tak apa. Jika tiada diperolehnya sebiji, maka dengan air. Dah. Kalau tak ada kurma minum air lah, minum air saja dah. Minum air saja ni boleh belana lah kalau tak makan air pun tak. Kalau ada air tempat tu, kalau tak ada air nak makan air kot dah. Dan lagi sunat kemudian daripada berbuka puasa membaca Allahumma lakasumtu wa bika amantu wa ala rizqa aftartu ya wasi'al maghfirah. Ni doa ni boleh baca macam-macam dah. Ada ni pun ada bahan lah kekuatan hadis dia. Dah boleh lah dah. Doa kan boleh berlaku mana pun dah. Jadi ya Tuhanku, baginya jua aku puasa dan dengan rezekimu jua aku berbuka puasa. Hai yang meluaskan maghfirah dan lagi sunat. Sekat itulah yang maha hai yang meluaskan maghfirah. Dan lagi sunat membaca Allahumma zahhabaz zama'u wa bataltul urq wa sabatal ajru insyaallah. InsyaAllah ta'ala dah. Jadi ya Tuhanku, telah hilanglah dahagaku dan basahlah segala uratku dan sabitlah pahala jika dikehendaki Allah Ta'ala. Jadi hadis ni sahih lah kalau kira dah. Tak ada Allahumma zahabaz zama'u wa tabatal urq wa sabatal ajru insyaallah. Sekat tu dah atau sahih dah. Dan lagi sunat memberi makan akan segala orang yang berbuka puasa jikalau dengan sebiji kurma sekalipun atau setitik air sekalipun atau lain daripada keduanya sekalipun. Jadi kita buka puasa kan ni tak ada agak lebih kurma, biar ke apa asal kau kita boleh pahala ni. Jadi kita kena sungguh lah. Kalau tak boleh juga kita bagi kuih ke jiran kita, ke beranak kita dah, mak ayah kita. Kita kena kuat lah bagi makan masa boleh puasa ni supaya kita boleh tupai pahala orang lain. Dan terlebih sunat memberi makan itu hendaklah ia ada menginginkan, ia ada mengenyangkan mereka itu. Maksudnya beri makan hak kenyang lah, tapi tak ada kalau biasa pun tak apa dah. Seperti sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man fatara sha'iman falahu mislu ajrihi wa la yunqus min ajri shaim syai'an. Yakni barang siapa memberi makan akan yang berbuka puasa, maka adalah baginya pahala seperti pahala orang yang berpuasa itu, dan tiada kurang suatu jua pun pahala daripada yang puasa itu. Jadi tak kira pahala dia. Pahala dia puasa pahala orang hak jual makan tu, pahala puasa orang hak puasa tu, pahala dia boleh kita kata. Dan lagi sunat ia makan serta mereka itu, maksud sekali makan bersama-sama ramai-ramai lah. Dan demikian lagi makan sahur, sunat dia seperti sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, tasahharu fa inna fis sahur barakah. Jadi makan sahurlah kamu kerana bahawasanya makan sahur itu memberi barakah. Hadis sahih lah dah. Dan hasillah pahala makan sahur itu jikalau dengan seteguk air sekalipun. Kalau tak ada Allah, minum air seteguk, jangan tak sahur langsung dah. Seperti sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, tasahharu walau bijiz'atin ma'in, rahu Ibn Hibban. Jadi makan sahurlah kamu jikalau dengan seteguk air sekalipun. Itulah.
Tapi terafdal makan sahur itu dengan kurma juga, dan sunat mentakhirkan makan sahur itu selama belum lagi ia syak akan fajar. Dah. Jangan siapa kau dia ragu-ragu lah. Nah. Tapi dah ni dia ada jet tu, kita ikut jet tu lah, tak ragu-ragu mana dah. Zaman dulu juga ia takut ragu-ragu tu timbul istilah ni lah. Seperti sabda Nabi SAW, la yazalu nas bi khair ma ajil futur wa akhirus sahur, rahul Bukhari Muslim. Yang ini adalah setiasa manusia itu dalam kebajikan selama mana mereka itu menyegerakan berbuka puasa dan mentakhirkan sahur. Segera buka puasa, takhirkan sahur, melewatkan sahur. Dan masuklah waktu sahur itu daripada tengah malam. Sahur tu bukan sebelum pukul 12 sahur dah. Dia kena selepas tengah malam, lepas pukul 12, lepas pukul 1 lah kita kata dah. Masuklah waktu sahur itu daripada tengah malam. Kata sahabat, adalah kami makan sahur itu serta Rasulullah SAW, kemudian maka bangkitlah kami akan sembahyang subuh. Maksudnya makan sahur Nabi tu bangun nak sembahyang subuh dah. Maka adalah antaranya dan antara sembahyang kira-kira membaca 50 ayat. Kira-kira apa makan tu. Sembahyang tu adakah azan ataukah adakah maksudnya sembahyang subuh sungguh dah ada bahan lah. Yang pentingnya dekat benar. Inilah perintah menghasilkan sunat sahur dah. Sunat sahur tu setahu tu lah. Dan sunat hendaklah ia mandi junub atau haid atau nifas dahulu daripada masuk subuh. Jika ada padanya kerana itulah sunat disegerakan mandi ihtilam pada siang atau malam, supaya jangan masuk air kepada batin telinganya atau duburnya atau kuburnya dah. Ini telajak berhati-hatilah. Nabi sendiri mandi dah, takut masuk air lah gapo dah. Dan sayangnya ia membasuh segala anggotanya itu dengan niat mandi junub dahulu daripada fajar. Jadi dia moleknya basuh anggota itu niat mandi junub sebelum masuk fajar. Jika tiada sempat mandi itu dahulu daripada fajar, basuh tempat-tempat celah punggung gapo ni. Hak ni jenis takut masuk batin tu, kita kata kita wajib dah pendapat tu tak betul dah. Masuk korek sikit punggung dah ke batam ngarut. Tu bukan makan dah, kiah-kiah tu kira melampau menyusahkan umat lah. Kita kaya tak payah dah. Supaya keluar ia daripada ikhtilaf ulama. Kata ikhtilaf ulama, tapi masalah tu kita kata kira tak kuat lah kerana itu menyusahkan umat lah. Kata Abu Hurairah radhiyallahu mewajibkan mandi pada malam dalil seperti sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man asbaha junuban fala shauma lahu. Yang ini barang siapa berpagi-pagi dengan junub maka tiadalah baginya puasa. Ada kata Abu Hurairah, pendapat kita ada hadis ni lah. Tak tahu hadis ni kuat setara mana dia. Saya tak jadi dengar. Tapi jelas Nabi sallallahu alaihi wasallam sendiri pernah mandi junub lepas subuh dah, lepas subuh. Jadi tak ada lah kata Nabi kata tak boleh puasa, batal puasa ke apa, tak ada dah. Kata segala ulama adalah dalam hadis ini takwil atau mansukh. Kita kena takwil atau mansukh kerana ada yang lebih sahih, lebih kuat. Dan sunat muakkad bagi yang saim hendaklah ada yang memeliharakan lisannya daripada berkata-kata dusta dan mengumpat-ngumpat dah. Kata sunat muakkad dah. Sunat wajib lah kira dah. Tapi dari segi dia kait dengan puasa ni kan panggil muakkad, tapi dari segi kewajipan tu wajib. Itulah dia dosa ni. Jikalau membaca sekali mubah sekalipun dah. Kecek banyak pun mubah pun tak molek boleh puasa ni. Dan demikian lagi sunat yang memeliharakan lisannya daripada menyumpah-nyumpah orang. Jikalau daripada yang mustahak sekalipun, mustahak sekalipun. Benda yang perlu sangat pun tak usah nyumpah orang tu, kata uduh orang lah. Dan jikalau disumpah orang dikata uduh ke orang akan dia, maka hendaklah disahutnya dengan lisannya. Dan ingatkan dalam hatinya ni bahawa aku berpuasa. Jadi Nabi suruh kata aku puasa ni. Ini soal. Kalau kita berasa nak balas balik lah. Seperti sabda Nabi SAW, as-shamu junnah, fa idza kana ahadukum sha'iman fala yarthus wala yajhal. Fa in imru'u qatalahu aw syatamahu falyaqul inni sha'im. Rahul Bukhari Muslim. Yani yang puasa itu perisai daripada api neraka. Maka apabila seseorang daripada kamu puasa, maka janganlah ia menyumpah-nyumpah dan mengerjakan yang jahil. Maka jika seorang berniat dengan dia atau menyumpah dia, maka hendaklah ia disahutnya bahawa aku puasa dah. Dia kena jawab aku puasa. Kalau takut puasa nak balas, ya aku puasa dah. Oh ya kata aku puasa, dia sendiri pun ingat puasa dah.
2 kali sebut ataupun 3 kali sebut, iaitu mengisyaratkan pada menanggung pada yang menyumpah akan dia dah. Dia tanggung dah, aku tak usah balas semua dah. Dan demikian lagi, jadi padamu saja balas storymu dah. Gitulah kita ajak dah. Ini sebab itu pada dah. Tak ada hajat lah aku tak sebal semua dah. Hajat aku sepuasa. Maksudnya tak sebal lah. Itu dah. Balas storymu. Ya dah. Dan demikian lagi sunat meliharakan anggota daripada segala pekerjaan yang haram. Kerana yang demikian itu menghilangkan pahala puasa. Seperti sabda Nabi SAW, "Man lam yada' qawla zur wal 'amalu bihi falaysa lillahi hajatun fi ay yada'a ta'amuhu wa syarabuhu." Rahul Bukhari. Yang ini barang siapa tiada meninggalkan berkata-kata yang dan kata-kata yang dusta dan mengamalkan dengan dia, maka tiadalah bagi Allah suatu hajat pada ia meninggalkan makanannya dan minumannya. Dan lagi sunat meninggalkan segala keinginannya yang mubah, lagi yang tiada membatalkan puasa, itu iaitu seperti mendengar nyanyian atau melihat yang mubah, atau mencium bau-bauan seperti raihan atau bunga dan barang sebagainya daripada mencium dia dah. Benda-benda yang cium tu eloklah mencium bau sedap ke apa dah. Atau menyentuh dia atau melihat dia, maka demikian itu makruh. Dan lagi sunat meninggalkan berbekam dan berpetik. Gana tahu tak? Keluar darah. Supaya keluar ia daripada khilaf ulama. Ada ulama kata batal puasa berbekam dah. Jadi huruf yang kuatnya majoriti ulama kata batal dah, tapi ada ulama kata batal dah. Yang membatalkan puasa dengan dia dan makruh, ada khilaf lah kata batal puasa. Dan makruh memamah getah dan barang sebagainya dah. Dan demikian lagi makruh merasai makanan dan lainnya kerana takut sampai kepada batin dari perut lah. Lagi jadi ghaib keinginannya. Dan lagi makruh mencium akan perempuan pada mukanya atau lainnya dah. Ada kata tak makruh, ada kata makruh, tapi Nabi memang dia cium bini dia dah. Dan berdakak dan menyentuh dia dan barang sebagainya, dan jika tiada ketakut akan inzal sekalipun, jika makruh juga dah. Dan haram yang demikian itu jika takut akan inzal atau jima'. Jikalau ada ia tahu tua sekalipun dah. Dan demikian lagi makruh orang yang puasa itu bersugi kemudian daripada gelincir matahari hingga masuk matahari. Inilah, tapi Imam Nawawi menentang pendapat ni dah. Tak gosok gigi ni. Dia kata dalil hadis banyak masa puasa ni gosok gigi. Imam Nawawi tak setuju dah. Imam Nawawi kata boleh gosok gigi walaupun lepas zuhur dah. Dan jikalau puasa sunat sekalipun, itulah pendapat umumnya mazhab kita dah. Seperti sabda Nabi SAW, la khalufu fami shaim yaumal qiyamah atyabu 'inda Allah min rihil misk. Yakni bahawasanya bau busuk bau mulut orang yang puasa itu pada hari kiamat terlebih baik pada Allah Taala daripada bau kasturi. Dan sunat pada bulan Ramadan itu melebih-lebih biaya pada segala iyalnya, keluarganya dah. Dan akan segala keluarganya dan sekampungnya, maksudnya belanja sedekah ke apalah. Dan berbanyak-banyak memberi sedekah dan dipersangatnya murahnya biar banyak sedekah bila puasa dia. Dan berbanyak-banyak tilawatul Quran dan bertadarus dengan dia belajar Quran lah. Dan berbanyak-banyak duduk dalam masjid dengan niat iktikaf seperti yang lagi akan tersebut. Jadi maulid kita iktikaf juga di bulan Ramadan ni. Kerana yang demikian itu melihara akan nafsu daripada merjakan pekerjaan yang tiada layak. Dan haram menghubungkan puasa yang fardu atau sunat, iaitu puasa ia 2 hari atau lebih. Maka tiada ia membuka puasanya pada malam, kerana demikian itu mendhaifkan badan. Lagi ia khusus pada Nabi SAW. Jadi ada nak panggil puasa wisal ni. Wisal ni sambung hari ni untuk buka langsung maghrib. Pas ke subuh pun sahur pun tak. Siapa ke esok pun tak. Macam 2 hari lepas puasa ni. Jadi benda tu panggil pisau wisal ni sambung. Jadi makruh. Makruh apa haram? Okey, makruh ni haram kata dia. Kerana itu khusus untuk Nabi ni. Kita tak boleh buat benda hak Nabi belaga orang lain buat. Dia kata khusus untuk dia. Dia pun kata bukan tak makan juga dia. Allah beri makan dia. Dari kerana itulah jikalau seorang makan dengan sangat kenyang dengan lupanya dahulu daripada masuk matahari, maka haram atasnya menghubahkan puasanya dah. Jikalau tiada jadi dhaif sekalipun.
Dan dia lupa makan, dia lupa makan masa puasa dah. Tapi tak boleh kata lepas ni aku tak buka puasa lah. Aku tak sengaja ni pakai tak buka puasa pakai esok juga. Walaupun setara tu pun tetap kena buka puasa juga dah. Walaupun makan tak sengaja kira puasa ni tak batal dah. Pada menyatakan kafarah jima' puasa Ramadan, wajib kafarah dan qada atas mukallaf yang membatalkan puasa sehari daripada bulan Ramadan dengan jima'. Sama ada ia zina atau syubhah atau nikah sekalipun pada faraj perempuan atau duburnya. Atau dubur lelaki atau faraj binatang atau dirinya sendiri sekalipun, iaitu dimasukkannya segala hasyafah atau qadarnya yang penting jikalau berlapis zakarnya sekalipun dengan perca sekalipun dengan kondom ke apa pun. Maka derhakalah ia dosalah ia sebab membatalkan puasanya jika disengajakannya lagi dengan ikhtiarnya. Serta diketahuinya akan haramnya tapi wajib kafarah atas perempuan yang diwatai dan laki-laki yang diwatai jikalau batal puasa keduanya dengan sebab jima'. Iaitu watai seorang akan salah seorang daripada keduanya tak kala ia tidur maka dikekalinya akan watai itu kemudian daripada jaganya. Kena dua-dua lah mengikut pendapat ni dah. Ada kata lelaki saja lah. Ada kata dua-dua dah. Ni kata soalan dua-dua kena dah. Jikalau diwatai oleh suami akan isterinya yang tiada puasa kerana haid atau barang sebagainya, atau dia puasa tapi tiada ia membatalkan puasanya kerana ia tidur, maka tiadalah kafarah atas isterinya. Kat tengah tidur tu tak payah bini kena, tak lelaki saja. Dan jikalau ditahan isterinya watai bersetubuh dalam puasanya lagi redanya, ia akan watai suaminya memberi kafarah dirinya, tapi tiada wajib kafarah atas suami jika ia tiada puasa atau jima' ia dengan lupanya atau dimasukkan isterinya zakar suaminya tak kala ia tidur, maka wajiblah atas isterinya memberi kafarah. Dah tak lelaki tengah tidur dah. Dan tiada wajib kafarah atas yang jima' dengan lupa atau dipaksa orang akan dia dengan jima'. Tak kena paksa, tak lelaki paksa ke apa tak mana dia. Atau yang tiada diketahuinya akan haramnya dan jahil tukir kerana ia baru masuk Islam atau jadi ia jauh daripada ulama'. Dan demikian lagi tiada wajib kafarah atas yang membatalkan puasa orang yang lain, umpamanya ada ia sakit atau musafir diwati isterinya yang puasa dah. Jadi dia tak wajib kafarah, kata sakit tapi beli orang membini lah. Dan demikian lagi tiada wajib kafarah atas yang membatalkan puasanya dengan jima' pada yang lain daripada bulan Ramadan, seperti puasa qada atau nazar atau puasa Daud pun hal wajib atas diri dia pun dia tak wajib kafarah lah. Pasal tu bukan puasa Ramadan. Puasa Ramadan yang kena kafarah. Dan demikian lagi tiada wajib kafarah atas yang membatalkan puasa dengan sesuatu yang lain daripada jima', seperti ia mengeluarkan maninya atau makan dan minum kemudian maka ia menjima'. Ini pendapat masak kita gitulah secara umumnya, tapi kita kena berhati-hati, jangan duk jangan duk geger duk ajar ke apa ginilah. Kaedah dia ada khilaf yang besar dalam masalah ni, kita kena berhati-hati dah. Ada juga ulama kata kena jugalah dah. Kena menghormati bulan Ramadan. Dan demikian lagi tiada wajib kafarah pada yang membatalkan puasanya dengan memasukkan setengah syafah dah. Tak sampai habis, takut dia dah. Dan demikian lagi tiada wajib kafarah atas yang tiada berdosa dengan jima' seperti musafir dah. Orang musafir dia jima' dengan bini dia tak batal puasa. Dan yang sakit apabila jima' keduanya dengan diniatkannya harus berbuka puasa, seperti ia jima' dengan isterinya jikalau jima' keduanya dengan zina sekalipun. Ni pendapat-pendapat dah. Kalau kita kira berhati-hati tak boleh berlaku lah sebenarnya. Dan demikian lagi tiada wajib kafarah atas yang zon atau syak akan malam, lalu ia jima' kemudian maka nyata bahawa jatuh jima'nya itu pada siang dah. Ingat malam dah ada hasil hari dah. Jadi dia ni tak kena juga kafarah dah, tak wajib dah. Dan demikian lagi tidak wajib kafarah atas yang makan dengan lupanya, maka pada zonnya batallah puasanya. Kemudian maka ia jima' kerana pada i'tikadnya batallah puasanya, tapi batallah puasanya sebab jima' juga. Jadi tak wajib bayar kafarah tu. Dia ingat batal tu, tersalah makan, lepas tu kata makan dah batal puasa dah. Dia gomoh bini dia tetap ni kata kira tak batal je makan tak ada, tapi batalkan jima', tapi dia timbul
Tak jelas kerana dia ni anggap batal dah, dia kira tak wajib kafarah. Itu pendapat mazhab kita lah. Dan demikian lagi tiada wajib kafarah atas yang zina dengan lupanya ia akan puasanya dah. Sekalipun dah. Masalah jikalau seorang melihat bulan Ramadan maka tiada terima qada saksinya, qadi saksinya, maka wajiblah atasnya puasa juga. Kemudian maka jima' ia dalam puasanya maka wajiblah atasnya kafarah juga dah. Jadi dia ni kena puasa. Kalau orang lain pakat tak puasa pun, orang lain tak percaya dia menipu bangar dah. Fasik macam mana aku nak percaya kamu. Jadi orang lain tak puasa lagi dah. Tak start dah 1 Ramadan. Orang lain dah kira 30 Syaban, dia tahu dia nampak dengan mata kepala dia wajib puasa. Tiba negara mau bini malik si hari tu dia kena bayar kafarah saja. Walaupun dia tak puasa lagi dah. Syahadah bahawa kafarah yang tersebut itu iaitu merdekakan seorang hamba sahaya yang mukmin lagi sejahtera daripada segala aib yang mengurangkan usahanya dah. Maka tiada kafar, tiada cukup jika ada hamba sahaya itu sangat tua atau sakit yang tiada diharap akan sembuhnya, atau terpotong kelingkingnya dan jari manisnya, atau terpotong ibu jarinya atau telunjuknya atau jari tengahnya, atau terpotong seruas daripada ibu jarinya, atau 2 ruas daripada jarinya tengahnya, atau 2 ruas daripada jari telunjuknya. Dan hamba sahaya yang lain yang rasa itu seperti hukum penting juga dah. Dan jika tiada diperolehnya seorang hamba sahaya sejahtera kerana sukar menghasilkan dia pada ketika memberi kafarah, macam teman zaman kita ni payah cari hamba sahaya dah. Atau hamba sahaya itu tetap muhtaj diperlukan ia kepadanya atau kepada harganya berbuat khidmat yang lain dengan dia, atau kerana membedai biaya setahun makanan dan pakaiannya dan tempat kediamannya atau barang sebagainya dah. Jadi perlu pada hamba dah. Maka hendaklah ia puasa 2 bulan berturut-turut, iaitu 60 hari. Dah 60 hari puasa berturut. Maka jika batal puasa itu sehari daripada 2 bulan itu kerana uzur seperti ia safar atau sakit, atau kerana menyusuan kanak-kanak, atau lupa akan niat, maka wajiblah dimulainya semula pula 2 bulan lagi dah. Tapi tiada putus berturut-turut sebab haid dan nifas. Kalau haid nifas dia otina, dia berhenti haid tu dia puasa pula, tak putus hari jatuh putus dah. Dan gila dan pitan terputus juga dah. Yang berkekalan sehari kerana kedatangan segala perkara itu tiada dengan ikhtiarnya. Maka jika tiada kuasa yang mengerjakan puasa 2 bulan berturut-turut kerana sangat tuanya atau sangat sakitnya kerana berkekalan di 2 bulan, atau takut ia akan sakit jika dipuasakannya 2 bulan tu, atau sangat ghalibnya syahwatnya tak akan mampu tahan 2 bulan, akan wata'i, maka hendaklah ia memberi makan 60 orang miskin. Kalau tak mampu puasa 2 bulan berturut, barulah beri makan 60 orang miskin atau fakir daripada ahli zakah pada tiap-tiap seorang daripada mereka itu suatu mud. Itulah tersebut itu pada fasal mengeluarkan zakat fitrah. Dan wajib kafarah itu pada tiap-tiap hari yang membatalkan puasanya dengan jima'. Tetapi jika ia jima' pada satu hari 10 kali pun, maka kafarahnya pada jima' yang pertama 2 sahaja dah. 2. Cerita daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu katanya, segala peristiwa datang seorang lelaki kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka sembahnya halaqtu faqala wa ma sya'nuka, qala waqa'tu ala imrati fi Ramadan, qala hal tajidu ma ta'takiku raqbatan, qala la, qala fahal tastati'u an tasuma syahrain mutatabi'ain, qala la, faqala fahal tastati'u an tut'imu 60 miskinan, qala la, qala ajlis, fajlasa fa'atan nabi sallallahu alaihi wasallam bi'araqin fihi tamran, faqala khudh hadha fatasaddaq bihi, faqala ala afqaru minna a'ala afqaru minna ya Rasulullah, fa wallahi ma baina la bataiha ahli baiti ahwaju ilaihi minna, fadhika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hatta badat an aniyabihi thumma qala khudhu fa at'imhu ahlaka, rahul Bukhari wa Muslim. Jadi telah binasalah hamba, maka sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, apa yang binasakan dikau? Maka sembahnya hamba jima' dengan isteri hamba pada siang hari bulan Ramadan. Maka sabda Nabi Allah, dapatkah engkau merudekakan seorang hamba sahaya? Maka sembahnya tiada ada hamba sahaya pada hamba ya Nabi Allah. Maka sabda Nabi Allah, kuasakah engkau puasa 2 bulan berturut-turut? Maka sembahnya tiada hamba kuasa ya Nabi Allah. Maka sabda Nabi Allah,
Dapatkah engkau beri makan 60 miskin? Maka sembahnya tiada ada dapat hamba beri Nabi ya Nabi Allah. Ya Nabi Allah. Setelah itu sabda Nabi, duduklah. Maka duduklah ia, maka dibawa Nabi sallallahu alaihi wasallam suatu karung berisi khurma. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam, engkau sedekahkanlah ini, maka sembahnya adakah yang terlebih papa daripada hamba ya Rasulullah? Demi Allah tiada antara dua pihak bukit Madinah orang yang mendiami rumah terlebih papa daripada kami. Nabi maka nak terlebih papa daripada kami, kata. Kalau nak kira nak dia apa ni, dia lah orang paling sesok sekali, paling miskin, paling memerlukan makan yang sesok sungguh ya. Maka Nabi Allah pun tertawa-tawa hingga kelihatanlah giginya hampir geramnya nampak. Yang Maha Mulia. Kemudian maka sabda Nabi Allah, bawalah oleh kamu dan engkau berilah makan akan isi rumahmu. Jadi Nabi suruh, tak ada kamu paling miskin, ambil kamu lah dak dimakan kau anak beranakmu sendiri dah. Syahadan, lepaslah kafarah sebab kedatangan gila atau maut pada hari ia jima'. Tetapi tiada lepas kafarah sebab kedatangan penyakit atau safar atau pitam atau murtad kemudian daripada ia jima' pada hari itu dah. Jadi lepasnya kalau dia lepas kafarah sebab gila atau maut saja dah. Kalau hal lain tu tak musafir, penyakit ke apa tak batal. Dia kena kafarah jugalah. Dan tiada lepas kafarah kerana ia papa jika tiada kuasa mengerjakan salah sesuatu daripada tiga perkara itu dah. Tak terlepas juga kafarah itu. Maka tertangguhlah kafarah itu atasnya, tertangguh-tangguhlah bila-bila yang mampu kena bayar lah. Dan bila kuasa ia mengerjakan salah satu daripada tiga itu, maka wajiblah ia mengerjakan dia dengan bersegera. Tak boleh tangguh kalau mampu, tiba mampu dia. Dan tidak harus ia memberi kafarah itu pada yang wajib nafkahnya atasnya. Dia tak boleh. Lepas hadis tu sebut gitu, dia kata tak boleh binakah kepada bin, tak boleh, kena beri orang lain. Lepas tu ada kata macam-macam lah hadis tu. Kalau dalam baca syarah hadis ada kata tu khusus untuk dia lah, ada. Kalau itu tak ada, kena buat sendiri dah kena. Sosok doa boleh macam-macam lah syarah ulama lah. Jadi kita kiranya tak payah lah. Nafkah sendiri tak boleh bayar kafarah tu untuk nafkah anak bini sendiri lah. Kena bayar pada orang lain lah. Fasal pada menyatakan fidyah, iaitu suatu bagi daripada kafarah jual. Bermula wajib mengqada puasa lagi memberi fidyah, iaitu suatu mud daripada makanan qut yang ghalib dalam negeri itu diberi akan segala fakir dan miskin jua pada tiap-tiap hari satu mud. Satu mud, ada kata satu buku nasi, ada kata satu tapak tangan itulah. Lain juga diperharga kata Juhiyah dah ikut jabatan majlis agama dah. Maka yang mengeluarkan fidyah itu tiga bagi pertama. Ikutlah salah satu daripada tiga lah. Dikeluarkan fidyah itu daripada harta peninggalan orang yang mati, yang ada atasnya puasa fardu Ramadan atau nazar atau kafarah, dan dapat ia mengqada puasa pada masa itu. Maka tiada dikodanya juga, maka dia kena bayar fidyah lah. Dia ada masa sihat dah. Walaupun dia sakit ke apa tu, tiba ada masa sihat, tiba dia terqada, dia wajib bayar, ambil daripada harta saka dia, bayar fidyah. Dan demikian lagi wajib memberi fidyah pada yang berbuka puasa dengan tiada uzur, kemudian mati ia dikala ia tiada beroleh masa mengqadai dia sekalipun. Jadi dia buka puasa tanpa uzur, tiba mati, dia kena bayar, orang lain kena bayar kafarah itulah, ambil daripada harta saka dia untuk bayar fidyah. Atau dipuasakannya oleh keluarganya orang yang mati itu. Jadi anak beranak dia boleh tolak puasa kepada si mati. Akan ganti puasanya jikalau tiada diwasiatkannya sekalipun. Jadi anak beranak dia boleh tolak puasa kepada si mati kalau tanpa wasiat sekalipun. Atau dipuasakannya oleh barang siapa yang diberi waris izin akan dia. Jadi orang lain boleh tolak puasa tapi kena dapat izin anak keluarga si mati dah. Atau barang siapa yang diberi mayat izin akan dia dengan upah atau tiada dah. Jadi kalau dia ada dah terima upah daripada si mati tu, lagilah dah. Apa tipe kalau bukan keluarga si mati, kena dapat keizinan daripada keluarga si mati dah. Jadi demikian lagi wajib memberi fidyah pada tiap-tiap hari satu mud atas barang siapa yang tiada kuasa puasa
kerana sangat ia tua atau kerana sangat sakit yang tiada harap akan sembuhnya. Seperti firman Allah Ta'ala, jadi orang tua sangat ataupun orang sakit tak ada harapan sembuh, maka dia bayar fidyah lah kepada dia dah. Walaupun tak mati lagi dah, tengah hidup lagi, dia tak boleh puasa dah, kita bayar fidyah lah dah. Wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'am miskin, yakni wajib atas mereka itu yang tiada kuasa puasa memberi makan akan miskin. Tetapi jika tiada kuasa memberi fidyah, maka tiadalah diberat atasnya dah. Ini bagi orang yang mampu lah, tak mampu. Nak gana dah. Yang kedua, bagi yang mengeluarkan fidyah itu orang yang luput daripadanya fadilat puasa Ramadan, iaitu perempuan yang hasil lagi merdeka dan menyusu jika ada ia upahan atau tiada sekalipun, apabila keduanya berbuka puasa kerana takut akan binasa anaknya, maka wajib atasnya mengqada puasanya lagi memberi fidyah. Kena dua puasa tu, puasa membayar fidyah lagi dah. Jadi demikian lagi wajib mengqada puasa lagi memberi fidyah pada yang berbuka puasa kerana melepaskan binatang yang hampir akan binasa dalam sungai atau barang sebagainya. Gitu je kata dak. Buka puasa kan nak selamatkan binatang dah, macam bui susu ke pek. Jadi ya kiah dengan tu lah. Budak otino bipek ke budak kecil takut binasa budak, maka orang takut binasa binatang dalam sungai, siapa ke buka puasa ke litas sungai tu, main dalam sungai, dia kata kena qada dan fidyah. Ini kiah lah dah. Ketiga, bagi yang mengeluarkan fidyah itu yang mentakhirkan qada puasa Ramadan hingga datang pada Ramadan yang lain dengan tiada uzur, maka wajib atasnya qada lagi memberi fidyah. Tapi jika diakhirkannya kerana uzur seperti sakit yang berkekalan atau musafir atau hamil atau menyusui atau lupa ia atau dipaksa orang akan dia jangan puasa, maka tiadalah wajib atasnya suatu dua pun selama ada uzurnya itu berkekalan. Jadi kalau hak cerita kena qada, dan ni orang yang cuai dah. Ikut mazhab kita, kalau setahun tak puasa, dia tak ada pay dah, tak qada lagi, maka dia kena puasa dan bayar fidyah. 2 kali lah lebih dah. Tu ada pendapat sahabat, tapi bergandai tu. Gandai tu ada berbicara mazhab kita, tapi dalam pandangan sahabat tak ada dah. Tahun ketiga dah, tak bayar lagi dah. Ada keberganda darat dua. Darat dua tu sebenarnya di pandangan sahabat pun tak ada dah. Tu kias lah. Pihak asalnya sahabat pun dak kata, terik-terik pun Ibn Abbas katanya sekali dah. Kebayar denda dah. Jadi tidak perlu berganda-ganda lah. Kita takut termakan harta orang. Kita takut terlebar. Ngaku tak lebar tu ustaz. Tiba-tiba makan harta orang secara batil lah. Macam Kristian, macam Yahudi tu banyak berlaku tak. Ia cah lebih hak dah. Benda yang tak sepatutnya dah. Wallahu a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.